Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam kampus rahmah saya ucapkan kepada Madam Chang, pencara bagi UB 00302 Asas Pemudaian Kesawanan. Kami dari kumpulan 2 Session 3 akan membentangkan mengenai satu laporan akhir mengenai perusahaan yang kami usahakan sebelum ini, iaitu Pompom Omid atau dikenali sebagai perusahaan donat pandan, diketuai oleh Sirin Chong Min Wei, Muhammad Zaidi bin Amir, Cintek Wui, Tasha Ali Marcela binti Hairin, saya sendiri Syahfinas binti Sahrudin alias Jamaluddin, dan Muhammad Izzat Syamizal bin Murad. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Hai, nama saya Cinta Wei. Hari ini saya ingin membentangkan tentang isi kandungan kumpulan APK kita. Dalam isi kandungan terdapat jenis-jenis praktikum perniagaan, jenis industri, jenis produk dan perkhidmatan, mengenal pasti idea perniagaan, promosi, pencapaian syarikat, jualan dan keuntungan, masalah yang dihadapi, penyelesaian masalah, cadangan, dan juga lampiran. Ya, ini merupakan carta organisasi Pom-Pom Homemade bulan ini. Pom-Pom Homemade terdiri daripada pengarah iaitu Celine Chong Min Wei dan diikuti dengan 2 orang pengurus kewangan iaitu terdiri daripada Muhammad Zaidi dan juga Tasha. Lepas tu, kawalan kualiti iaitu saya Cintek Wei, matrix number BF 21110071 dan juga diikuti dengan pengurus pemasaran yaitu terdiri daripada 2 orang yaitu Syafinas dan juga Izzat. Baiklah, kita teruskan dengan jenis industri yang dibentangkan oleh saya sendiri, iaitu Syafrinas binti Sahrudin alias Jamaluddin, BF 21110074. Jenis industri yang kami pilih adalah industri makanan, di mana ia berupa makanan dan boleh dimakan, dan produk yang kami jual adalah berupa donat pandan. Donat dibuat daripada kuih muih yang diperbuat daripada tepung menggunakan bahan-bahan seperti serbuk penaik, bahan kimia seperti pewarna makanan bagi menambahkan penampilannya yang boleh menarik perhatian pelanggan, dan juga menggunakan pandan yang original. Dan seterusnya adalah cara pembungkusan. Kami menggunakan pembungkusan secara plastik ataupun lunchbox bagi meningkatkan ketahanan kuih donat lebih lama daripada terkena persekitaran luar. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai jenis praktikum perniagaan dan jenis produk dan perkhidmatan. Nama saya Muhammad Izzat Syamizal bin Murad, BF 21110077. Baiklah, jenis praktikum perniagaan kami ialah pengambilan dan penghantaran. Jenis produk dan perkhidmatan. Produk yang kami pasarkan dalam perniagaan kami ialah donat berperisa pandan atau lebih dikenali sebagai donat pandan. Manakala perkhidmatan pula, kami menyediakan perkhidmatan dalam produk perniagaan ini ialah penghantaran makanan kepada pelanggan yang membeli secara atas talian. Ini bertujuan bagi memudahkan pelanggan daripada membeli secara fizikal. Selamat sejahtera, nama saya Celine Chong Min Wei dengan nombor matriks BF 21110062. Dan saya akan membentangkan segmen mengenal pasti idea perniagaan. Kumpulan kami mengenal pasti idea perniagaan melalui pemantauan serta pemerhatian cara perbelanjaan serta gaya hidup para warga UMS. Melalui pemerhatian, kami mendapati bahawa cara perbelanjaan ataupun keadaan ekonomi warga UMS adalah agak rendah. Mereka mempunyai duit perbelanjaan atau pendapatan yang rendah, maka mereka tidak mampu menghabiskan duit perbelanjaan atas barangan yang mahal. Untuk bahagian gaya hidup pula, kami mendapati bahawa mereka mempunyai rutin harian ataupun gaya hidup yang agak sibuk dan mereka tidak mempunyai masa mencukupi untuk menjamu selera. Untuk perkhidmatan perniagaan pula, perniagaan kami menyediakan 2 jenis perkhidmatan kepada pelanggan dalam bentuk COD
dikenali sebagai cash on delivery ataupun self pickup. Sekian saja daripada saya, terima kasih. Seterusnya, bagi promosi pula, Pom-Pom Homemade menjalankan promosi dalam dua kaedah, yaitu promosi atas talian seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, di mana semua ahli kumpulan diminta untuk sentiasa memberikan update penjualan di sosial media untuk menarik minat ramai pelanggan lagi. Yang kedua ialah melalui e-poster. Para ahli kumpulan juga diminta untuk memberikan ataupun menguak-uarkan poster penjualan donat pandan kepada orang ramai untuk menarik minat para pelanggan lagi. Terima kasih kepada saudari Tasha. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang pencapaian syarikat Pom-Pom Homemade. Kita telah mencapai 100 pengikut di Instagram dan juga ramai pelanggan yang kembali membeli dan juga pelanggan yang membeli dalam kuantiti yang banyak. Selain itu, Pom-Pom Homemade juga mencapai sasaran iaitu RM900 dalam penjualan donat. Itu merupakan sasaran kita dan jumlah akhir pandan donat yang dijual berjumlah 936. Dan juga ramai pelanggan yang memuji bahawa pandan donat kita sangat sedap dan harganya pun berpatutan, dan itulah menyebabkan kita banyak customer. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, bagi penjualan dan keuntungan donat pandan pula mencatatkan sebanyak RM936 bagi pendapatan kasar dalam masa 2 bulan. Selepas menolak kos jualan sebanyak RM595 dan 25 sen dan RM38.40 bagi perbelanjaan lain. Oleh itu, untung bersih yang diterima bagi penjualan donat pandan ini ialah sebanyak RM302 dan 35 sen. Bagi aset tetap dan liability ialah sebanyak RM0. Dan bagi aset semasa iaitu tunai dalam tangan ialah sebanyak RM422 dan 35 sen disebabkan equity ialah model permulaan penjualan ini ialah sebanyak RM150 dan jumlah untung bersih yang diterima pula ialah sebanyak RM302 dan 35 sen. Oleh itu, jumlah akhir penjualan donat Pom-Pom yang diperolehi selepas mengambil kira kos jualan dan perbelanjaan lain-lain ialah sebanyak RM422.35 dalam masa 2 bulan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zaini bin Amir akan membentang mengenai masalah yang kami hadapi semasa menjalankan perniagaan kami. Yang pertama ialah persaingan. Terdapat jenis perniagaan yang sama yang dijalankan oleh beberapa individu, lalu wujudnya persaingan. Hal ini menyukarkan kami untuk menyalahkan perniagaan dan juga sukar untuk kami menarik pelanggan. Masalah seterusnya ialah kekurangan bahan mentah. Hal ini disebabkan kerana kami tidak melakukan pemeriksaan bahan mentah secara berkala. Selain peningkatan harga bahan mentah, tambahan lagi kami lambat dan bertangguh untuk membeli stok barang juga menjadi sebab utama kami kekurangan stok barang. Dan masalah yang terakhir iaitu masalah pemasaran. Kami kurang berkemahiran dalam pemasaran dan hal ini menyebabkan kurangnya jumlah jualan secara fizikal maupun atas talian. Untuk penyelesaian masalah, bagi masalah yang disebutkan di slide sebelum ini, untuk masalah persaingan, kami telah melakukan strategi pemasaran yang betul. Kami memasarkan perniagaan kami mengikut kumpulan sasaran dan kami menekankan kepada penjenamaan perniagaan kami, dan kami juga telah memikirkan beberapa
perkara unik yang boleh menjadi kunci dalam menyerlahkan perniagaan kami. Untuk masalah yang kedua iaitu kekurangan bahan mentah, kami telah memeriksa stok bahan mentah dengan lebih kerap dan menyelesaikan bahan mentah yang kurang dengan lebih awal. Selain itu, kami juga membeli stok bahan mentah lebih awal sekiranya kami merasa bahan mentah tersebut tidak mencukupi. Dan untuk masalah yang terakhir iaitu masalah pemasaran, kami telah membuka akaun laman sosial dan mempromosikan produk jualan kami dengan kerap. Dan kami juga meminta rakan-rakan terdekat untuk mempromosikan produk jualan kami di laman sosial mereka. Sekali lagi saya akan membentangkan segmen carangan. Untuk carangan pertama adalah mempelbagaikan perisai donat. Hal ini demikian kerana kepelbagaian perisai donat bukan sahaja menarik minat dan perhatian para pelanggan, ia juga membolehkan pelanggan untuk membuat pilihan donat mengikut cita rasa masing-masing. Carangan kedua, memperbaikkan penyediaan dan penyimpanan donat. Hal ini demikian kerana sekiranya kita memperbaikan penyediaan donat, kami boleh memastikan produk kami berkualiti tinggi, sedap, enak dan mempunyai tekstur yang elok. Selain itu, sekiranya kami memperbaikan penyimpanan donat, kami boleh memastikan produk sentiasa dalam keadaan yang baik untuk jangka masa yang panjang. Untuk carangan ketiga adalah cantikan pembungkusan serta akaun media sosial perniagaan. Hal ini demikian packaging atau online feed yang cantik ataupun estetik boleh menambah nilai estetika kepada perniagaan kami dan boleh menarik minat para pelanggan untuk membeli produk kami. Sekian saja dari saya, terima kasih.